Seperti lembaga hitam yang berbulu besar lah. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Ika. Dia kongsi melalui TikTok. Okay, dia inbox saya di TikTok. So, dia kongsikan kisah seramnya dengan saya. So, kalau anda pun ada kisah seram, anda boleh kongsi dengan saya. Sama ada anda boleh DM saya di TikTok ataupun boleh email saya di cikgualif@gmail.com. Jadi jangan buang masa, jom kita dengar kisah seram dari adik Ika. Kisahnya bermula apabila keluarga Ika mereka menyewa di satu flat. Okay? Flat ni jenis flat yang agak lama dan usang. So, di kawasan flat tu ada diceritakan kawasan yang sangat keras, terutama di gelanggang sepak takraw. Jadi pakcik-pakcik selalu berpesan kepada mereka, biasalah 15 tahun umur remaja lagi kan, berpesan jangan selalu balik lewat maghrib. Sebelum maghrib kau baliklah, bilang pakcik-pakcik di situ, sebab ramai orang yang diganggu selepas maghrib. Jadi masa ni masih remaja, si Ika cakap, ya sajalah, okey pakcik, baiklah pakcik. Jadi suatu hari dia bermain dengan sepupunya. Jadi dia bermain dengan sepupunya. Dia bawa lah sepupunya ni untuk lepak-lepak di kawasan gelanggang sepak takraw yang saya cakap tadi. Memang kawasan yang diceritakan agak keras. Jadi dia pun pergilah dengan sepupunya main di situ lebih kurang jam 4 petang begitu kan, hinggalah maghrib. Diorang lepak bermain di situ kan. Ya, jadi diorang sudah tahu maghrib, tapi masih lambat-lambat lagi pulang. Sampai mau gelap sudah, baru orang, jomlah kita balik, maghrib sudah, balik. Jadi sampai ke rumah, tiba-tiba, ya selepas saja solat isyak, dia rasa macam tidak selesa. Dia rasa macam yang ada sesuatu yang tidak kena dengan dirinya. Ya, jadi dia rasa macam yang, kenapa macam rasa panas, rasa sejuk, dan bulu roma dia kembang sendiri, yang berdiri sendiri. Dia cakapkan, apa hal ni, dia cakapkan. Kemudian dia mengadulah dengan ayah dia. Dia cakap, Pak, dia cakap, macam tak selesa lah Pak, dia cakapkan, macam ada sesuatu berlaku lah dengan aku ni. Bilangnya bapak, cakap, kau dari mana, dia cakapkan. Tadi aku bermain dengan sepupu di gelanggang sepak takraw. Dia cakapkan, confirm ada benda yang ikut dengan kau ni. Bila ayah cakap sedemikian, tiba-tiba dia ternampak satu sosok lembaga hitam betul-betul berdiri di pintu masuk rumahnya. So dia terkejut. Apa yang benda aku nampak, dia cakapkan. Dia seperti lembaga hitam yang berbulu besar lah, sangat besar. Kemudian dia bagi tahu bapak dia, Pak, itu apa tu Pak? Dia cakap, mana? Apa yang kau nampak? Tu dekat pintu masuk rumah kita. Mana ada bapak nampak apa-apa? Guys, benda hitam tu tiba-tiba terus merasuk ke dalam badannya. Ya, dia yang ceritalah. So tiba-tiba dia tidak dapat kawal dirinya. Dia cakap macam dia mau, macam mana ya? Ini cerita orang yang kena rasuk lah. Dia mau kawal dirinya tapi dia tidak dapat kawal dirinya. Dia tiba-tiba berteriak dan menangis. Ya, dia tidak boleh tahan kesedihan, dia menangis, kemudian dia ketawa. Bercampur aduk lah, macam kata orang emosi sudah tidak terkawal. Jadi ayahnya apalagi pergi cuba ruqyah, tapi tetap juga dia tetap agresif sampai ayahnya terpaksa panggil abang-abangnya untuk tahan dia. Tapi kuat, ya, kata abang-abangnya kuat sampai dia boleh tendang abang-abangnya, terpelanting semua. Seperti ada satu benda yang masuk dalam badannya. Dia cuba kawal tapi tidak dapat kawal keadaan itu. Dan benda tu cakap, aku suka dengan dia. Aku suka dengan perempuan ini. Semua abang-abangnya terkejut. Dan ayahnya cuba panggil orang-orang yang terdekat, orang yang kuat agama, orang kata macam ustaz lah ya, di kawasan flat tu. Baru ustaz tu datang, cuba ruqyah dia. Dan akhirnya dia terus tidak sedarkan diri. Dan selepas tu bila dia bangun, dia sudah berada di bilik. Dan ayahnya cerita apa yang berlaku. Dan ustaz tu kata memang benda tu
ikut dia sejak dia habis saja bermain di gelanggang sepak takraw tu. Memang dia ikut sampai ke rumah kerana dia suka sudah dengan si Ika ni. Guys, inilah akibatnya, ya, tidak mendengar cakap orang tua dan suka bermain pada waktu maghrib. Guys, pada waktu maghrib ni memang benda-benda seperti jin, syaitan, iblis ni sentiasa berkeliaran. So, mungkin juga ada benda yang diganggu di kawasan gelanggang tu. Mungkin juga itu rumah kawasan durang. So, bila kau bermain di situ mungkin terganggu, menyebabkan dia marah dan suka dengan kau lah. Jadi menyebabkan dia masuk dalam badan kau. Jadi itu satu menjadi pengajaran kepada si Ika dan dia tidak mau mengulangi benda itu lagi kerana dia sangat trauma dengan apa yang berlaku. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara ID. Kisahnya ni berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh, SBP. So, kebanyakan memang pelajar-pelajar di SBP ni kena tinggal di asrama. So, di asrama standard lah. Buli membuli, sakat menyakat itu perkara normal pada zaman 90-an lah. Ini cerita pada zaman 90-an. So, si ID ni merancang untuk menakutkan rakannya. Rakannya ni suka tidur awal. So, dia merancang dengan rakan-rakannya untuk buat satu mayat macam pocong dan letak di sebelah rakannya tidur. Kemudian mereka kejutkan dan kawannya terkejut. Begitulah rancangan orang. So, mereka sudah rancang, orang tengok kawannya itu sudah tidur awal. So masa tu habis kata orang belajar malam. Okay, prep kah? Ya. Okay. So mereka pun rancang, orang ambil satu rakannya yang paling kecil. Ya, yang kecil, yang ringan untuk diangkat. Jadi cadar di asrama masa tu, saya rasa standard lah satu Malaysia, semua menggunakan cadar putih. Jadi senanglah dibuat untuk dijadikan kain kapan. So orang bungkus lah betul-betul macam mayat, ya, macam mayat dan macam pocong. Tinggal muka sajalah dibuka lah, kemudian dibedak orang putih supaya nampak seram. So mereka pun angkat ramai-ramai menuju ke bilik kawan mereka tu. Jadi ada yang pelajar-pelajar lain yang belum tidur pun terkejut lah. Ui, apa mau bawa tu? Mereka kata, diam, jangan bising. Jadi sampai di bilik kawan dorang yang tidur tu, kawannya tu tidur di katil atas kan. Katil asrama ni dia double decker. Jadi mereka letak betul-betul di sebelah kawannya tu. Sambil kawannya tu mengorok. Tidak sedar, memang tidur mati gila lah. Jadi semua sudah rancangan diatur. Dorang merancang juga dengan kawan-kawan bilik itu supaya diam, bobat nak tahu. So mereka bersembunyi di dalam loker dan salah seorang cuba bangun, kejutkan rakannya tu. Ya, rakan bangun. Tidak juga sedar, masih tidur nyenyak. Kemudian dia goncang-goncang lagi kawannya tu, goncang. Akhirnya terbangun, ya, rakan yang tidur tu. Dan bila rakannya bangun dan menoleh, dia macam belum lagi lah, dia tengok betul. Terus kawannya tu berteriak, mayat, betul, loncat terkejut, ya, macam beruk, melompat dari katil terus keluar dari bilik, mayat. Apalagi si ID dengan rakan-rakannya, ketawa berhabis lah, ketawa yang terbahak-bahak lah. Lepas tu diorang pergilah tempat kawannya tu dan terangkan apa yang berlaku. Marah gila kawannya. Memang menjadi bahan bualan lah, ya, dengan apa yang berlaku, ya, prank yang mereka lakukan. Jadi lepas tu keadaan kembali normal lah, semua balik ke bilik masing-masing. Dan di sinilah bermulanya kisah seramnya. Syaidi sudah lewat tidur, ya, lebih kurang jam 2 begitu baru dorang masuk tidur. Jadi ketika dia tidur, dia terdengar macam bunyi ayam yang kurr, gitulah kan. Jadi terkejutlah dan dia terbangun. Dan bila dia bangun, guys, di sebelahnya betul-betul ada sekujur mayat. Jadi dia terkejut. Dia cakapkan, astagfirullah, dia cakapkan, oh, dah matinya. Oh, kawan-kawan aku mau prank aku ni, dia cakapkan. Dah mati. Sebab dia kan baru dia baru prank orang. So dia fikir kawannya prank. Kemudian dia tolak lah benda tu kan. Dia cuba kejutkan, tapi benda tu tidak bergerak. Dia stay siap begitu.
Hai, dia cakap kan, betul kan ni prank? Ya, dia cuba kejut. Prank ni dia cakap kan. Kalau aku berteriak malulah pula kan, macam kalah malulah pula. Nak boleh jadi ni. Jadi dia turun. Dia tengok kawan-kawannya semua tidur. Dia cakap, mesti tidur dalam almari ni, cuba prank aku. So dia cek dalam almari locker, pun semua tidak ada apa-apa. Tapi mayat tu masih lagi di atas katil. So oleh kerana dia takut malu, dia cakap kan, terus dia lari pergi ke bilik kawannya yang lain. Dia pergi bilik kawannya, dia tidur di katil kawannya. Dia bangun kawannya. Bangun kau, Bob, bangun Bob, bangun Bob. Tapi si Bob ni tak terbangun, tidur nyenyak. Dan guys, tiba-tiba dia dengar bunyi macam orang melompat, macam pocong melompat. Dek, 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 dia terdengar. Dan bila dia toleh belakang, guys, benda tu melompat menuju ke bilik tempat dia masuk tu. Guys, ketakutan dia, mengejar pula benda ni. Terus dia baring di sebelah kawannya. Dia bangun kawannya, dia cubit-cubit kawannya. Kawannya nak terbangun, guys. Dan benda tu menuju ke katilnya. Katil kawannya itulah. Dia buat tidur lah. Tapi guys, dia sudah menggeletar, guys. Mau berteriak kah, belengah. Tapi oleh kerana takut malu, dia terpaksa diam sajalah. Dan benda tu betul-betul berdiri di tepi katilnya. Dan dia cuba buka matanya, masih lagi berdiri. Dan benda tu membongkok sambil mendekatkan mukanya di muka si ID. Si ID menggeletar macam mau terkencing sudah, guys. Tapi dia terpaksa sabar sajalah, menggeletar. Dia cuba baca-baca istighfar, baca-baca doa. Tapi dia terdengar bunyi napas, ya, yang pocong tu betul-betul di dekat mukanya. Gitu. Menangis dia, guys, tapi dia terpaksa tahan. Dia tutup matanya. Dia ketakutan. Memang dia macam mau berteriak sudah, tapi terpaksa sabar. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Dan cepat-cepat dia bangun. Taklah dia sudah toleh. Dia lari ke biliknya dan pura-pura bangun kawannya. Solat subuh. Tapi jantungnya macam mau tercabut. Dan bila dia toleh, benda tu sudah hilang. Dan dia trauma atas benda tu. Dan dia tidak ceritakan kepada rakan-rakannya kerana dia takut kalah malu. Dia takut malu, takut dia dikutuk kerana takut dengan pocong. Tapi lepas tu dia sudah tidak berani menyakat rakannya dengan perkara-perkara sedemikian. Dan menjadi persoalannya, kenapa dia saja yang dikacau, kenapa rakan-rakannya lain tidak dikacau. Baiklah guys, kisah seram ni dikongsikan oleh saudara Sabturani. Sabturani. Dia ni pergi satu tempat camping, baru dibuka, kira macam baru sebulan lah. Dan benda tu viral. Dan tempat tu memang cantik, di kawasan Sabah. Saya tidak beritahu lah di kawasan mana. Nanti orang takut pula kan tempat tu dan memburukkan kawasan tu. Kesian orang tu. Baru buka tempat berkemah sudah kena buruk-buruk, dicakap ada hantu. Jadi saya kongsikan sajalah cerita si Sabturani ni. Okay, so dia dengan beberapa rakan dia, pergi camping tempat tu. So dia gembira lah. Dia cakap, ini ada tempat baru ni, best. Kau tengok gambar, tengok. Ngam healing ni di atas bukit, view cantik, nampak bukit, nampak gunung kan. Wow. Kawan-kawannya pun, apa lagi kau booking lah, dia cakap kan. Alright, kita booking. So mereka pun booking tempat camping ni. Dan dengan gembiranya, mereka sudah buat persediaan macam-macam lah. Buat bawa kemah, siapkan makanan untuk barbecue apa semua kan. Dengan rakan-rakannya lebih kurang 5 orang lah dorang. Jadi mereka pun pergilah tempat camping tu. Memang agak jauh daripada kawasan bandar dan berada di dalam kawasan hutan. Dan dikelilingi tempat tu kawasan kebun. Jadi sampailah dorang di tempat camping tu. Dorang camping dan cari pot yang paling cantik. Dan bukan saja mereka yang berada di kawasan camping tu. Ada beberapa sudah family, sudah awal. Lebih kurang jam 4 petang begitu, ada sudah family awal sudah. Jadi so mereka dapat satu pot, mereka pun dirikan kemah. Jadi semasa mereka mendirikan kemah, family sebelah yang tengah camping tu, ada satu budak menangis. Ya, macam
merengek lah. Gitu, budak lah kan, budak merengek. Jadi macam kesian juga lah, kesian budak tu kan merengek-rengek, ya. Tapi dorang macam tak peduli lah, lantak biasalah budak-budak kan, mungkin cuaca petang panas apa semua kan, matahari, jadi mungkin budak tu tak selesa kan. Jadi dorang tak endahkan lah, dorang pasang kemah. Tapi sepanjang mereka pasang kemah tu, budak tu merengek saja, begitu saja. Udah cukup, teruk je budak ni kan, merengek tak pada berhenti-berhenti kan, menangis tak pada berhenti-berhenti. Jadi selepas sudah orang pasang kemah, dorang sudah kemas barang, okey, dorang sudah pasang untuk barbecue, untuk kayu api semua. Dan mereka pun petang tu sebelum maghrib, dorang sudah barbecue awal-awal lah, dorang masak panggang ayam awal-awal, ya, sebelum, okey, sebelum dorang itulah, sebelum untuk makan malam. Jadi selepas maghrib, dorang pun makan malam. Tapi guys, budak yang di kemah sebelah ni masih lagi menangis merengek. Dia cakap, gila, dia cakap kan, dari petang sampai ke maghrib budak tu masih lagi menangis. Tahan juga orang cakap kan, kalau kita menangis sampai petang, boleh pengsan guys. Jadi mereka pun macam yang tak selesa lah kan. Kau berkemah, ada orang menangis di sebelah, macam kira kau terganggu juga lah. Kau kan mau healing, mau pandang pemandangan apa semua kan, tiba-tiba di kemah sebelah ada budak menangis. Jadi sampai habis isyak, sampai habis solat isyak, budak tu masih merengek lagi. Dia cakap, jadi durang pun yang adu, tak boleh jadi ni cakap kan. Kira macam feel kita ni hilang sudah lah. Jadi mau tak mau satu orang si Sabturani ni, dia pergi tegur, biar aku pergi tegur lah. Dia cakap kan, kita bilang, bolehkah pujuk anak macam tolong diamnya, begitulah. Orang macam tanya lah, ataupun tanya macam, kenapa anak pakcik abang ni menangis, kakak ni menangis kan. Orang tanya lah, apa gak puncanya, kalau tak boleh dibantu kah kan, sakit perut kah apa kah kan. Jadi si Sabturani ni pergilah ke kemah sebelah tu, tanya family tu. Dan budak tu betul-betul di depan kemah lah, di depan kemah. Kemudian dia tanya, bang, dia cakap kan, kenapa belengah? Mau tanya apa belengah? Bang, belengah, kenapa anak abang tu belengah kan, dari petang tadi lagi belengah, asyik menangis sampai belengah lepas isyak ni. Terus abang tu macam, dia cakap kan, menangis. Dia cakap, iyalah belengah anak abang tu. Dek belengah, mana ada bawa budak-budak di sini, guys. Sabturani, jadi itu bang, siapa menangis? Siapa bang? Bila dia tunjuk di luar kemah tu, budak tu dah ada guys. Dia cakap, mana budak menangis tadi tu, dia cakap kan. Kemudian dia tanya, bang, budak tu tadi di luar di sini belengah, di luar kemah mau menangis. Dari petang tadi sampai isyak tadi budak tu menangis. Abang tu cakap belengah, dari tadi kami di sini petang tu, tak ada pun kami dengar suara menangis, tak ada pun budak menangis di luar kemah kami ni. Sabturani cakap, sudah, dia cakap, jadi siapa yang kami dengar? Dia nak puas hati, dia pergi panggil kawannya datang ke kemah family tu. Dia cakap, belengah Sabturani, dia begitu kan, geng, dia cakap, dari tadi budak ada menangis kan geng? Betul belengah, bang, ada budak menangis dari tadi bang. Dah ada belengah, kami dah ada bawa budak pun pergi kemah ni. Dia cakap, Sabturani cakap, kau tengok budak tu pun dah ada tadi kita nampak di sini kan. Betul bang, kami nampak budak di sini. Dia cakap, yang budak berumur berapa? Abang tu tanya, dia orang cakap 4 tahun. 4 tahun dia cakap. Ya, dia pakai baju apa? Orang cakap pakai baju kuning, seluar putih. Baju kuning, seluar putih. Abang tu terkejut lah. Kemudian abang tu ambil handphone dia belek-belek gambar. Dia cakap, gambar ni kah? Budak ni kah? Dia cakap, dan tunjuk lah. Guys, budak yang dalam gambar handphone abang tu sama guys. Bang, inilah bang, dia cakap kan, betul-betul di luar kemah abang tadi. Abangnya terkejut. Dek, dengar, untuk pengetahuan kau, budak yang dalam gambar ni sudah meninggal dunia. Sabturani dengan kawan-kawannya, Allah, dia cakap, matilah dia. Jadi yang diorang nampak tu sebenarnya bukanlah manusia. Bang, dia cakap, siapa budak ni? Kemudian abang tu bagi tahu, dia cakap, ini, orang cakap, anak sepupu kami. Dia baru kira macam sebulan baru saja meninggal dunia disebabkan lemas.
Jadi kami tidak tahu apa yang kamu nampak. Tapi untuk pengetahuan kan, budak yang kamu nampak ni sudah meninggal dunia. Terus kacau fikiran dorang Sabturani dengan kawan-kawannya bila tahu yang budak menangis dari petang tadi itu sebenarnya memang tidak wujud. Jadi suara siapakah yang mereka dengar? Dan camping mereka, dorang macam mood dorang camping mau healing, hilang terus guys. Hilang terus. Dorang mau cepat-cepat siang dan lari dari kemah tu. Dan guys, tepat pukul 3 pagi sekali lagi mereka dengar suara menangis tu guys. Keluar dari kemah. Sabturani menangis lagi budak tu. Keluar dari kemah, dorang tengok guys, budak tu ada di luar kemah. Apa dorang buat? Terus kemas kemah dan pergi dari tempat tu. Dorang sudah tidak peduli pun family tu. Dorang yang kemas kemah, keluar dari kemah tu sebab akibat gangguan budak tu. Mereka sudah tidak keruan, mereka sudah tidak macam takut ya bila masih dengar suara budak itu.